terdapat beberapa perkara yang menimbulkan keraguan seperti penggunaan jurus, ilmu kebal secara gaib, istilah-istilah yang meragukan, kesalahan-kesalahan kalimah dalam buku amalan tapediri 65 dan ketaksuban beberapa ahli sehingga mengabaikan tanggungjawab menuntut ilmu dan mencari nafkah keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan perempuan penonton yang saya kasih sekalian, apa khabar? Saya harap semuanya dalam keadaan yang sihat walafiat dan dilindungi Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, Allah memberikan kita peluang dan taufiknya. Sekali lagi kita bersama-sama dalam video kali ini, video reaction. Dan saya rasa dah lama saya tak buat video reaction. Dan kali ini saya ingin menjawab ataupun menyahut request ataupun permintaan kawan-kawan di Facebook yang minta saya untuk komen ataupun ulas tentang ada satu pertubuhan ataupun gerakan yang dinamakan tapediri ataupun Batamim 114. Mereka ini saya pernah bukan follow lah, maksudnya saya pernah dengar tentang mereka ni dan pernah lihat beberapa video mereka. Dan ada sahabat-sahabat kami yang juga bekas anggota kumpulan Batamim ataupun tapediri. Jadi malam ni saya cuma nak react beberapa video yang berkaitan apakah yang berlaku, apakah yang mereka lakukan dan apakah sudut pandang Islam terhadap amalan-amalan ini. Okey. Jadi sebelum kita mulakan, sekali lagi saya ingin memberikan disclaimer ataupun pengumuman, iaitu saya bukan condemn peribadi seseorang. Bila kita mengkritik satu jamaah, satu perkumpulan, maka kita kritik secara umum. Ya, kita kritik secara umum. Adapun dosa ataupun pahala individu itu di sisi Allah Azza wa Jalla. Saya tidak memberikan dosa ataupun memberikan pahala pada orang, itu kerja Allah Ta'ala. Tetapi tugas saya sebagai orang kata pendakwah, sebagai orang yang diberikan Allah Ta'ala sedikit ilmu dan pengalaman, maka menjadi fardu kifayah atas saya untuk menyampaikan apa yang saya tahu, menyampaikan amanah ilmu. Ya, jadi jangan salah faham, saya bukan membuka aib. Ya, ada orang kata, oh ustaz ni buka aib orang, ya, condemn video semua, mengaibkan orang. Saya bukan mengaibkan orang. Benda yang aib ni ialah benda yang private, yang sepatutnya rahsia. Contohnya, kalau saya dedahkan video dalam bilik tidur orang tu ke, dia tak pakai baju ke, ataupun rahsia yang memalukan dia, yang sepatutnya tidak ditonton pada umum, tetapi saya yang mengeluarkan video tersebut, maka itu baru namanya aib, mengaibkan orang. Tapi kalau video itu memang disengajakan dipublish ataupun dikeluarkan di media sosial, diupload di YouTube, diupload di Facebook, dan pemilik video itu pun tidak rasa bersalah, bahkan dia suka video dia dikembang, disebarkan, ditularkan, maka itu bukan aib. Sama seperti anda yang komen terhadap video-video saya, kan? Sama juga. Saya cuma bezanya saya komen dengan video. Okey. Jadi sebab ada request, ada permintaan minta saya untuk memberikan komen tentang mereka. Tetapi sebelum saya komen, sebenarnya ulul amri kita, kerajaan kita, iaitu melalui Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, sudah pun mengeluarkan fatwa tentang tapediri ataupun Batamim ini. Jadi sebelum saya berikan pendapat saya, jom kita lihat apakah kata ulul amri kita, pemerintah kita tentang kumpulan Batamim ini. Okey. So kita tengok di sini. Ya, ini dia. Daripada laman web JAKIM, ya, ISMAF. Dulu namanya iFatwa, tapi sekarang ni dijenamakan semula sebagai ismf.islam.gov.my. Okey. Isu ialah mohon penjelasan mengenai kumpulan tapediri 65 dan 114 Batamim. Itu soalan dia. Okey. Mohon penjelasan mengenai kumpulan tapediri 65 dan 114 Batamim. Apa yang saya faham,
Tapir Diri 65 ni nama lama mereka. Dan mereka menggabungkan ilmu kebatinan dan juga persilatan. Tetapi bila tukar nama ataupun dijenamakan semula sebagai 114 Batamim, mereka lebih tumpukan kepada so-called perubatan Islam. So-called perubatan Islam lah. Saya dah pernah tengok cara mereka buat rawatan di video di YouTube beberapa tahun lepas. Dan sebenarnya dah lama sebenarnya saya nak ulas tentang kumpulan ni berdasarkan pengalaman saya dalam bidang perubatan Islam ni, dan ada yang tak kena tentang mereka. Ala kulli hal, jom kita lihat apakah penjelasan ulul amri kita, pemerintah kita, JAKIM, ya. Okey, saya bacakan saja di sini. Kajian mengenai kumpulan Tapir Diri ada dijalankan terutamanya oleh Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Sembilan. Dalam kajian tersebut, antara kesimpulan yang diputuskan ialah pertubuhan Tapir Diri menggabungkan elemen pertahanan diri dan rawatan Islam dalam kegiatan pertubuhannya. Ia bermatlamat dakwah kepada golongan muda dan samseng Melayu yang tidak mempunyai pegangan agama yang kuat. Kemudian yang kedua, namun begitu, terdapat beberapa perkara yang menimbulkan keraguan seperti penggunaan jurus, ilmu kebal secara gaib, istilah-istilah yang meragukan, kesalahan-kesalahan kalimah dalam buku amalan Tapir Diri 65 dan ketaksuban beberapa ahli sehingga mengabaikan tanggungjawab menuntut ilmu dan mencari nafkah keluarga. Disebabkan banyak perkara-perkara yang meragukan pada pertubuhan ini, maka adalah tidak digalakkan untuk orang-orang Islam untuk menyertai pertubuhan ini. Kumpulan Batamim 114 atau Benteng Mukmin adalah penerusan dari kumpulan Tapir Diri yang lebih menumpukan kepada amalan rawatan Islam. Kumpulan ini tidak lagi mengendalikan amalan pertahanan diri seperti Tapir Diri 65. Wallahu a'lam. Okey, ini penjelasan oleh JAKIM. Saya cuma baca saja. Walau bagaimanapun, saya dapat tahu dan saya ada dalam Facebook dan saya pernah ternampak ada beberapa kumpulan yang menamakan diri mereka Batamim yang membuka cawangan baru, dan mereka bukan sahaja terlibat dalam perubatan Islam, tetapi mereka juga masih lagi mengamalkan ilmu bela diri ataupun pertahanan diri menggunakan Batamim. Jadi kalau kita baca fatwa ni, dia kata mereka sudah tidak lagi terlibat dengan so-called martial arts ataupun ilmu ataupun seni bela diri, tetapi nampak gayanya. Dan dalam video YouTube pun kita boleh jumpa video yang bertarikh 1 tahun lepas. Kita tak pasti bilakah fatwa ini dikeluarkan, ada ke tarikh dia, saya tak pasti. Mungkin ada kot. Kita cuba tengok. Tarikh di sini ialah tak ada. Tidak diberikan tarikh bilakah fatwa ini dikeluarkan. Akan tetapi kalau kita lihat di YouTube, ya, ada beberapa video yang bertarikh 1 tahun lepas. Maksudnya masih recent, masih baru lagi, yang mana mereka masih lagi ada unsur-unsur bela diri, bukan sahaja rawatan Islam. Okey? Jadi sekarang jom kita tengok video-video yang berkenaan lah, video yang terbaru yang kita dapat tengok di sini. Okey, salah satunya ini. Tapir Diri dan Batamim 7 Batin. Okay, Tapir Diri dan Batamim 7 Batin, 6.2 ribu view 1 tahun lepas. Okey, jom kita tengok sama-sama. Bismillah. Ya, ya Allah Tuhanku, lindungilah kami pada usaha kena, ya Allah. Wow. Masalah. Black kami kamera black ni bang. Dek, sabar. Sabar. Masalah ni. Sabar dek. Tipu polis.
jumpa polis. Bang, jumpa polis bang. Baik, abang ni bang bukti. Oi. Baik, dalam video tadi kita boleh nampak ada sekumpulan orang yang kelihatan cuba menyerang seorang penunggang motosikal dan terlihat dalam video tu seolah-olah mereka cuba pukul orang tu tapi tak berjaya, mereka terpelanting ke belakang. Dan ada pula seorang lelaki yang berkopiah yang seolah dia cuba menarik. Dia macam menarik orang daripada jauh dan orang tu jatuh. Baik, saya bagi tahu ilmu seperti ini yang banyak disebut sebagai ilmu so-called kebatinan ataupun ilmu hikmah, ya. Yang mana dalam Islam kita tidak akan jumpa. Itu ayat dia. Dalam Islam kita tidak akan jumpa ilmu sebegini diajar sama ada dalam Quran ataupun sunnah, dalam hadis-hadis Nabi SAW. Baik, adakah amalan sebegini daripada Islam? Jawapan saya ialah tidak. Kenapa? Sebab ada video-video lain yang kita boleh tengok di YouTube yang mana amalan sebegini sebenarnya ada di serata dunia. Di China ada, di Amerika pun ada, di seluruh dunia ada sahaja kumpulan sebegini yang mana mereka kononnya mereka menggunakan jurus jarak jauh. Ataupun tak perlu sentuh orang, kita boleh kalahkan orang tu. Ataupun orang cuba pukul tak berjaya, ataupun terpelanting, similar, sama seperti dalam video tapir diri tadi. Ya. Kalau tak percaya, jom kita tengok. Saya tunjukkan video-video di negara lain, kumpulan-kumpulan yang ada sebegini. Sebab itu saya kata ia bukan daripada Islam. Ia bukan amalan daripada Islam, tetapi satu perkara ataupun satu konsep yang pada hemah saya, menurut pengalaman saya, adalah sejenis sihir juga sebenarnya. Sihir hipnosis. Sebab tu dalam video tentang sihir, saya ada jelaskan tentang sihir hipnosis ataupun ashabul auham. Ashabul auham namanya, ya. Jenis sihir yang boleh mempengaruhi minda ataupun so-called brainwash orang lain. Jom kita tengok video lain. Ada satu himpunan video baik, jom kita tengok video ni. Fake martial arts compilation. Fails, Fake martial arts compilation. The world of knife defense is packed with the dumbest techniques in all of martial arts, the vast majority of which will probably get you killed on top of making you look really. Nah, ini salah satu contoh lah di Vietnam ke, di Vietnam kot rasanya. Kalau kita boleh slow down music dia, minta maaf. Sorry for the music. Okey, nampak tak? Kononnya pelajar-pelajar je, student-student. Okey, apa yang menariknya dalam video ni, student-student mereka sendiri sebenarnya. Student-student mereka sendiri saja yang menyerang. Tapi kalau ada orang luar yang luar daripada perguruan mereka serang, biasanya akan fail. Dan antaranya guru inilah, this fellow yang baju hitam tu, ada seorang jago MMA di mana? Di Jepun ke China kot, yang challenge dia, cabar dia, dan akhirnya guru yang jarak jauh ni ataupun teknik tanpa sentuhan ni kalah di gelanggang. Okey. Nampak tak? Ada similarity. Ada. Ni pun sama nak. Nampak tak?
Orang tak dia cuma berikan just buat gesture ataupun gaya-gaya tangan begitu, dan kononnya orang tu tak boleh nak bangun. Wait, no, and to be honest, I actually felt these bricks. These are real bricks. I mean, there's no joke. Oh! Wow! Kantoi. Yang ni kantoi pula sebab apa ni? Dia punya batu tu pecah. Ini pun sama. Nampak tak? Ini bukan orang Islam. Ini bukan orang Islam. Ini nampak gaya macam Buddha lah kan. Macam orang agama Buddha. Jadi sebab tu saya kata amalan kebatinan yang sebegitu, yang jarak jauh, jurus-jurus jarak jauh ni bukan daripada Islam. Sebab the whole world, satu dunia ada golongan begini. Ada orang yang mengajar so-called jurus jarak jauh begini. Nah, ini nampak macam Tai Chi kan. Tapi sebenarnya sama juga. Dia macam jurus kebatinan juga ni. Nampak? Yang ni sebab orang Cina, mereka percaya pada Qi. Kuasa Qi. Ya. Baik. Jadi kita patah balik semula, kita tengok video yang lain pula yang berkenaan dengan tapir diri ataupun batamim tadi. Okey, ini satu lagi video berjudul Tapir Diri dan Batamim 8 Batin. Itu judul video je lah. Okey, so kita tengok. Yang ni juga bertarikh 1 tahun lepas. Maksudnya masih baru lagi, ya, baru setahun. Pula botol air pula tali terpukul. يا لطيف ألطف بنا. As I travel through the earth, I can't help but notice the symphony I hear all around, from the smallest grain of sand to the faraway planets, to a flower putting roots in the ground, every bird in the sky, every rock and every raindrop says that. Okey,
Dah habis dah video tu. Okey. Baik. Jadi itulah lebih kurang apa yang berlaku dalam video tadi. Yang kita nampak amalan benteng diri ataupun batamim ataupun tapir diri ini, saya lihat saya percaya ada beberapa pihak cuba untuk how to say this, to revive ataupun cuba untuk mewujudkan semula, iaitu dari segi amalan pertahanan diri tadi. Memang mereka ada terlibat dengan perubatan Islam, tetapi hari ini kita mungkin tak sempat sebab mungkin akan jadi video terlalu panjang. InsyaAllah kita hari lain nanti kita akan cuba tengok pula apakah amalan perubatan Islam yang melibatkan batamim ini. Tetapi untuk video kali ini kita cuma hanya fokus kepada gerakan kebatinan ataupun jurus pukulan jarak jauh seperti yang mereka lakukan tadi. Jadi rumusannya ialah sebenarnya amalan jurus pukul jarak jauh ni bukan daripada Islam. Okey, dalil yang pertama ialah Nabi SAW berdakwah ke Taif. Berdakwah ke Taif. Baginda dilempar dengan batu-batu kerikil yang sengaja ditajamkan oleh anak-anak orang Taif. Dan Nabi dilempar batu sampai berdarah, bang. Sampai berdarah. Nabi kita, tubuh Nabi kita yang mulia Rasulullah SAW berdarah. Luka, dicampak ataupun dilemparkan, dibaling dengan batu. Jadi adakah Nabi mengamalkan ilmu begini? Tidak. Nabi tak kebal. Nabi kita sama-sama tidak kebal. Semulia-mulia insan, Sayyidul Nas, penghulu segala manusia. Manusia yang pertama diberikan syafaat dan diberi izin memberi syafaat kepada orang lain di hari kiamat, di hari akhirat kelak, ialah Nabi kita. Dia pun tidak kebal. Semulia-mulia, sebaik-baik manusia yang ada di atas muka bumi ini tidak kebal. Tidak boleh ada benteng diri sampaikan tak boleh langsung dipukul, tak boleh langsung dijentik. Bahkan dalam perang Uhud, baginda juga cedera. Baginda hilang beberapa batang gigi. Baginda luka pipi baginda. Ya, jadi begitu juga dengan sahabat-sahabat Nabi. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Dia tanya, ya Rasulullah, jika aku pergi ke medan perang ni dan aku terbunuh, adakah aku syahid? Adakah aku dikira sebagai seorang yang syahid? Nabi SAW kata, ya, engkau akan menjadi seorang yang syahid. Kurma, tamar yang dia di tangannya, yang dia tengah makan, dia campak macam tu je, dan dia terus meluru ke medan perang dan dia berlawan dengan musuh dan gugur syahid. Para sahabat Nabi SAW pergi ke medan perang untuk syahid. Ini sepatutnya akidah ataupun kepercayaan orang mukmin, orang Islam yang beriman ialah kita berlawan dengan musuh-musuh Islam. Pergi ke medan perang untuk syahid. Bukan untuk tidak cedera, bukan untuk tidak mati. Kita memang disuruh, dituntut untuk mencari syahid. Semulia-mulia kematian, subhanallah. Mati syahid, mati yang masuk syurga tanpa hisap, bang. Masuk syurga tanpa hisap. Jadi tidak perlu kepada ilmu-ilmu begini. Dan sebenarnya amalan sebegini ada sometimes, kadang-kadang ada unsur-unsur jin. Dan ada satu video dalam YouTube juga kita boleh cari, ya. Seorang syekh di negara Arab pernah mencabar kumpulan sebegini dan dia membacakan kalimat-kalimat Quran dan juga doa-doa daripada sunnah, dan ternyata pengamal-pengamal ilmu ini rupa-rupanya dirasuk oleh jin. Ada jin dalam tubuh mereka. Jadi pada dasarnya apa yang saya faham, tapir diri ataupun batamim ini ialah dalam demonstrasi yang mereka tunjukkan tadi, mereka akan mengajar orang yang menjadi subjek itu untuk membacakan beberapa zikir, dan kononnya zikir-zikir itu boleh protect diri mereka. Jadi orang-orang mereka sendiri, anak-anak murid mereka sendiri yang akan serang, yang akan pukul orang tu, tetapi tidak kena ataupun mereka terpelanting ke belakang. Tapi sebenarnya itu adalah hallucination ataupun hipnosis ke atas diri mereka sendiri. Kalau orang luar, jika ada orang luar yang bukan daripada perguruan mereka, bukan daripada kumpulan mereka, pukul mereka, pasti kena. Itu saya boleh jamin, insya-Allah. Ya, jadi kita jumpa dalam video lain yang akan datang. Dan pesanan saya sekali lagi, tidak perlu belajar ilmu-ilmu sebegini dan seperti mana telah dijelaskan oleh Fatwa Jakim. Ya, jadi sekali lagi, ini bukan video untuk mengaibkan siapa-siapa. Siapa-siapa pun dalam video tadi, ini bukan niat kita nak mengaibkan, sebab video ini saya ambil daripada media sosial. Video yang public video di YouTube.
Siapa-siapa boleh tengok. Jadi itu bukan aib. Benda ni dah tular ataupun sudah tersebar dalam internet. Bukannya satu video yang saya ambil suka-suka, curi-curi skodeng orang, ambil, lepas tu aibkan orang. Bukan. Jadi, kena faham konsep amar ma'ruf nahi mungkar. Ini salah satu daripada nahi mungkar. Cara moden, cara zaman sekarang, era digital, era media sosial, iaitu apa-apa video yang boleh menimbulkan keraguan, kekeliruan, bahkan boleh menyesatkan orang ramai, wajib kita jelaskan, wajib kita bagi tahu adakah salah ataupun betul ke dan sebagainya. Jadi segala yang benar daripada Allah Azza wa Jalla, salah dan silap daripada kelemahan saya dan juga syaitan. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Jumpa dalam video akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.